Berita menarik hari ini di asoka.com Selasa 23 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 di Sabah meningkat kepada 1.1 berbanding 0.98 pada awal bulan ini, melepasi RT nasional 1.0 yang direkodkan setakat semalam. Jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata petunjuk itu perlu dijadikan peringatan bagi memastikan lonjakan kes COVID-19 tidak berulang. Ini kerana katanya sikap orang ramai menjadi penentu utama kepada kejayaan melawan jangkitan virus COVID-19. Sementara itu masih diberkata banyak daerah di Sabah mencatat pertambahan kes baharu yang agak tinggi menyebabkan jumlah kes hari ini melambung tinggi kepada 526 kes berbanding 485 kes malam. Beliau berkata kes sporadik atau saringan bergejala kekal tinggi dengan hampir 41% berbanding 52% bagi kes kontak rapat. Statistik itu katanya membimbangkan kerana ia mencerminkan sikap alpa dan lalai terhadap pematuhan prosedur operasi standard oleh sebahagian masyarakat. Sementara itu, Jabatan Air Negeri Sabah JANS akan meneruskan projek bekalan air Kota Kinabalu Fasa 3 yang membabitkan pembinaan empangan papar sebagai langkah jangka panjang mengatasi isu kekurangan bekalan air di bandar raya ini. Pengarahnya Insinyur Edward Lingkapo berkata, projek yang akan dilaksanakan di kawasan hulu Sungai Papar dalam daerah Papar itu akan dimulakan selepas kajian yang akan dilaksanakan pada tahun depan disiapkan. Katanya ketika ini kerajaan sedang dalam proses untuk melantik juru perunding bagi melaksanakan kajian berkenaan yang dijangka mengambil masa antara 6 bulan hingga 9 bulan. Projek bernilai 3 bilion ringgit itu dicarangkan sejak 2010 namun ditangguhkan berikutan bantahan pelbagai pihak terutama penduduk di kawasan hulu Sungai Papar yang bimbang kehilangan tanah hak adat anak negeri NCR selain pembinaannya didakwa boleh merosakkan alam sekitar. Pelaksanaan projek itu adalah fasa akhir rancangan bekalan air untuk kawasan Kota Kinabalu dan daerah sekitarnya dengan jangka hayat operasi empangan untuk memenuhi keperluan penduduk boleh bertahan sehingga 100 tahun. Edward berkata masalah gangguan bekalan air yang serius di kawasan utara Kota Kinabalu ketika ini mungkin tidak berlaku jika tiada bantahan terhadap projek itu ketika kajian pertama dilaksanakan pada 2010. Disebabkan keadaan itu, katanya kajian semula perlu dilaksanakan sebelum projek empangan itu diteruskan kerana keadaan alam sekitar di kawasan terbabit sudah berubah berbanding 12 tahun yang lalu. Manakala penerbangan Malaysia Mas mencatat peningkatan tempahan tiket ke Sabah selepas kerajaan negeri mengumumkan kelonggaran syarat ujian calitan COVID-19 kepada pengunjung lengkap vaksin ke negeri ini bermula 1 Disember depan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mas, Kapten Izham Ismail berkata, jualan tiket bagi penerbangan ke Kota Kinabalu adalah yang tertinggi dicatat syarikat itu sepanjang pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA di Kuala Lumpur akhir minggu lalu. Izham berkata dengan pembukaan semula sempadan antarabangsa pada tahun depan, MAS turut bersedia untuk membantu Sabah dalam usaha menggalakkan kemasukan pelawat antarabangsa ke negeri ini. Sementara itu, Jafri berkata jualan tiket penerbangan yang memberangsangkan itu adalah petunjuk sektor pelancongan semakin pulih dan ramai rakyat Malaysia bersemangat untuk melawat Sabah. Pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS itu adalah sebahagian daripada pembabitan berterusan STB dengan syarikat penerbangan. STB yang diketuai oleh Johnston turut mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Asia Riyad Asmat pada 19 November lalu bagi membincangkan rancangan masa depan syarikat penerbangan tambang murah itu di Sabah. Selain itu, STB turut merancang untuk mengadakan pertemuan dengan pengurusan Malindo Air. Berita seterusnya, punca pergaduhan sekumpulan lelaki di Taman Trausen Jalan Persisiran Tawau semalam hingga tular di media sosial dipercayai akibat perselisihan faham ketika mahu menarik kereta sehingga tercetus pergaduhan berkenaan. Susulan daripada itu, seramai 7 lelaki termasuk 2 warga asing berusia 23 hingga 38 tahun ditahan di beberapa lokasi di daerah ini kira-kira jam 7 malam. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter
Peter Umbuas berkata, sebaik menerima maklumat berkenaan pergaduhan dua kumpulan yang turut tular di media sosial, sepasukan polis bertindak menjalankan siasatan. Katanya sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau yang menjalankan siasatan telah mengenal pasti mereka yang terbabit dalam pergaduhan berkenaan. Polis kemudian bertindak menjalankan serbuan dan menangkap 7 lelaki dipercayai terbabit dalam pergaduhan itu untuk membantu siasatan. Tambahnya seorang lagi suspek Jumadi Baba 35 masih diburu untuk membantu siasatan polis susulan pergaduhan itu. Peter berkata motif pergaduhan itu berpunca daripada perselisihan faham ketika mahu menarik kereta hingga cetusnya pergaduhan dua kumpulan lelaki terbabit. Siasatan masih dijalankan dan polis tidak menolak kemungkinan mereka juga turut disiasat atas kesalahan penyalahgunaan dada. Semalam tular rakaman video memaparkan pergaduhan dua kumpulan lelaki di Taman Trolsen, Jalan Persisiran. Dalam video yang berdurasi 33 saat itu turut memaparkan beberapa lelaki yang bergaduh dilihat menggunakan senjata tajam dan kayu. Sehubungan itu, Peter berkata mana-mana pihak mempunyai maklumat berkaitan kes ini boleh menyalurkan kepada pegawai penyiasat kanan Asisten Superintendent Zamzarina Asri dan pegawai penyiasat Inspektor Navin Raj anak lelaki Ashok Kumar di talian tertera. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana pemandu yang tersepit di bawah kepala lori selepas hilang kawalan lalu terbabas ke bahu kiri jalan di kilometer 15 Jalan Lahad Datu Tawau di sini petang semalam disahkan meninggal dunia. Mangsa berusia 61 tahun disahkan meninggal dunia selepas hampir 2 jam menerima rawatan di Hospital Lahad Datu jam 4.50 petang. Ketua Polis Daerah Lahad Datu Asisten Komisioner Rohan Shah Ahmad berkata, pemandu lori yang membawa muatan batu dari arah Tawau menuju ke Lahad Datu dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke bahu kiri jalan ketika menuruni bukit di tempat kejadian kira-kira jam 3.05 petang. Katanya pemandu lori tersepit di bawah kepala lori akibat kemalangan itu sebelum dikeluarkan oleh pasukan bomba. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Lahad Datu namun gagal diselamatkan dan disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Lahad Datu untuk menunggu keputusan ujian COVID-19 bagi pemeriksaan selanjutnya. Katanya mana-mana individu yang melihat kejadian ini boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu, Inspektor Minda Anak Unum di talian tertera. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.